Maka maksud berkehendak Allah ni bukan seperti berkehendak makhluk. Bermula maknanya makna irada. Makna irada iaitu makna irada satu sifat yang mawujud, mana sifat yang ada. Ada yang berdiri dengan zat. Sifat ni ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat irada sebagaimana sifat kudrat. Dia berdiri mana ada pada zat. Yang mawajib ia irada. Bagi zat akan kaunuhu muridan. Keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Dengan sebab Allah Ta'ala ada iradah, maka Allah Ta'ala berkehendak. Maka berkehendak di sini bukan seperti berkehendak makhluk. Yang ta'aluk ia iradah. Yang ta'aluk. Mana ta'aluk ni kita kata fungsi. Dia ada fungsi masing-masing. Kudrat ada fungsi dia. Irada ada fungsi dia. Fungsi masing-masing. Kalau kita kata contohnya bas, ada fungsi basnya untuk apa? Fungsi lori untuk apa? Dia ada fungsi dia. Jadi ta'aluk ia irada. Mana iradah ni berfungsi dengan menentukan mungkin ini makhluk. Kalau kudrat, fungsi dia mengada. Asal makhluk tidak ada. Dunia ni tak ada. Maka fungsi kudrat, dengan fungsi kudrat Allah Ta'ala pun mengadakan dan meniadakan makhluk. Adapun fungsi irada menentukan. Nak menentukan mungkin ni makhluk lah. Menentukan, maknanya fungsi irada dalam bentuk menentukan mungkin dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya, atas mungkin. Contoh macam mana? Contoh. Fungsi irada menentukan mungkin dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya mungkin. Contohnya, fungsi irada Allah Ta'ala menentukan sesuatu yang dia buat seperti panjang. Itu fungsi irada. Allah menentukan panjang. Dia buat sesuatu, orang ni tinggi, pendek. Itu fungsi irada belaka tu. Dia jadikan manusia ni ada yang pendek. Itu fungsi. Itu kecil. Fungsi tak? Kecil. Kecil, besar, tebal, nipis, putih, hitam. Itu semua tu fungsi irada Allah menentukan. Dia nak jadikan sesuatu itu hitam. Dia nak jadikan sesuatu itu putih. Dia nak jadi sesuatu itu panjang, pendek, kecil, besar. Semua itu dia panggil fungsi irada. Fungsi irada Allah. Atas apakah ilmunya ilmu Allah. Allah Ta'ala menentukan tinggi, rendah, besar, kecil. Namun atas apakah ilmunya ilmu Allah. Allah Ta'ala sudah tahu. Dia buat tinggi. Dengan iradat dia tentukan tinggi. Atas apakah ilmunya. Ilmu dia tahu dah. Dia tahu dah.
Dia buat tu dia tahu dah. Tak ada kata dia tentukan tinggi, ilmu dia macam lain. Ilmu dia nak buat rendah, tapi dia buat tinggi, bukan. Apa yang dia buat itu muafakat dengan ilmunya, ilmu Allah. Maknanya seolah 3 sifat ini, kudrat, iradah, ilmu, dia berganding. Berganding bersama. Artinya yang menentukan mungkin dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya mungkin. Apa maksud? Ya nak bagi pencerahan tentang menentukan mungkin itu bagaimana? Artinya yang menentukan mungkin, menentukan makhluk nak buat besar, nak buat kecil, nak buat hitam, nak buat putih. Ia ada menentu Allah Ta'ala akan mungkin. Ni makhluk ni, dia nak tentu ke putih ke hitam ke? Allah Ta'ala tidak menentu sekali-kali, melainkan ini kecuali barang yang diketahui dengan ilmunya. Ilmu Allah. Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah. Dia nak menentukan orang ni lahir warna kulitnya hitam. Maka sampai masa dia buat lahir orang ni kulit hitam. Maka dia jadi orang tu warna kulit hitam muafakat dengan ilmunya. Maknanya Allah Ta'ala sudah tahu. Allah Ta'ala tahu dah. Nah. Lawannya lawan iradah. Lawan iradah. Al-karahiyah. Al-karahiyah. Artinya benci ia ya Allah. Itu lawan. Jadi bila kita percaya, kita yakin Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, maknanya tiap-tiap suatu yang Allah Ta'ala buat adalah dengan kehendaknya, maka lawan yang tersebut iaitu benci. Benci ni tak suka lah, tak suka, tak nak. Tak nak. Allah Ta'ala kandak buat dunia. Lawannya tak kandak. Yang ni nak tafsir mana benci. Mengadakan sesuatu dengan tiada ditentu. Dengan tiada ditentu akan dia akan suatu. Allah Ta'ala buat langit. Allah Ta'ala tidak tentu nak buat macam mana. Maka buat saja. Maksud kata tidak ada iradah. Dia buat tu pakai ikutlah. Nak jadi apa benda pun. Dengan tidak ditentu. Ataupun dia buat tu dengan benci. Dia tak nak. Tapi dia buat juga. Dia buat dalam keadaan dia tak suka. Iaitu. Ini jawapan. Jawapan kalau sekiranya Allah Ta'ala jadikan makhluk ini tanpa kehendaknya. Iaitu mana? Mengada suatu dengan tiada ditentukan dia. Kan suatu. Iaitu mengada suatu. Allah Ta'ala buat makhluk dengan tiada ditentu, mana dengan tiada kehendak dia. Mustahilun. Akal kita tidak percaya. Dia panggil mustahil. Bagian akal yakin tidak ada. Mustahil. Bagian kita yakin tidak ada. Tidak ada Allah Ta'ala buat makhluk tanpa iradah. Tidak ada yang buat makhluk dengan benci. Yang kita yakin wajib Allah Ta'ala buat makhluk dengan kehendaknya. Kita yakin Tuhan buat makhluk tu dengan kehendak dia.
bukan dengan benci. Dalilnya dalil iradah, firman Allah Ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Ini dalil nas Al-Quran. Allah Ta'ala sendiri yang beritahu kepada kita bahawa dia buat sesuatu ini adalah perancangan dia. Kehendak dia tidak jadi sendiri. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Bahawa Allah Ta'ala perbuatkan barang yang dikehendakinya Allah, dia akan barang. Maksudnya makhluk. Makhluk yang dia buat itu barang yang dia kehendak. Maknanya dia kalau dia tak nak, dia tak buat. Jadi kesimpulannya, jelas kepada kita, wajib kita kena etika. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Wajib kita kena etika. Wajib kita kena yakin. Wajib kita kena tahu Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Maksudnya Allah Ta'ala berkehendak menjadikan sesuatu itu. Bukan Allah Ta'ala buat dengan terlupa. Allah Ta'ala jadikan makhluk dengan terlupa. Itu mustahil. Dengan lalai. Itu mustahil. Dengan syok. Syok ni lagu mana? Nak buat ke tak nak buat? Nak buat ke tak nak buat? Tiba-tiba terbuat. Nak buat ke tak nak buat makhluk? Nak buat ke tak nak buat? Itu syok. Ataupun zong. Itu mustahil. Zong Allah Ta'ala zong nak buat. Tidak. Allah Ta'ala cipta ke langit bumi. Bukan dengan lupa, dengan lalai, dengan syok, dengan zong, dengan waham. Waham, tahu waham? Waham ni ragu-ragu. Ragu-ragu. Nak tak nak. Tapi lebih kepada tak nak. Dia panggil waham. Kalau kata syok, 50-50. Nak tak nak tu sama banyak. Kalau kata zang, lebih kepada nak. Panggil zang. Nak makan ke tak nak makan. Nak makan ke tak nak makan. Tapi lebih kepada nak makan. Dia panggil zang. Jadi sekalian itu, mana? Sekiranya Allah Ta'ala ni, buat makhluk tidak dengan kehendak, bahkan dia buat dengan terlupa, dengan lalai, dia tak nak buat. Tiba-tiba terbuat, terjadi. Maka semua itu nak mustahil. Akal kita tidak boleh percaya. Semua itu berlaku dengan kehendak Allah. Jadi wajib kita kena etikot tiap-tiap suatu berlaku sama ada baik atau buruk. Semuanya dengan qada dan takdir Allah Subhanahu. Qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Yang baik ke? Contoh dapat untung. Selamat. Ataupun yang tidak baik. Contohnya rugi. Atau kecelakaan jalan raya, semua itu berlaku dengan kehendak Allah. Walaupun benda itu berlaku dengan kehendak Allah, benda yang buruk, kita jangan reda. Hakikatnya berlaku baik, buruk, untung baik, untung jahat, nasib baik, nasib malang, semuanya. Kehendak Allah Ta'ala berlaku. Namun, yang buruk, yang tak baik, yang kita reda. Jangan pula kita buat alasan bila kita belajar iradat semua baik buruk daripada kehendak Allah belaka. Tiba-tiba kita tak semayang. Kita tak solat. Orang tanya, saudara kenapa apa hal tak solat? Dia jawab, kehendak Allah. Tak boleh. Haram dia jawab gitu. Walaupun hakikat kehendak Allah, tapi Allah Ta'ala suruh kita semayang. Dalam Quran ada, dalam hadis Nabi ada suruh semayang. Jadi bila orang itu tak semayang, atau orang itu berzina contoh. Dia berzina. Dia rogol orang. Orang tanya, kenapa awak rogol si pulang? Dia kata, kehendak Allah.
Boleh ke dia jawab gitu? Maka jawapan begitu hukumnya haram. Haram tak boleh. Walaupun hakikat baik buruk daripada Allah, tetapi Allah Ta'ala tidak suruh kita buat yang jahat. Wala taqrabuz zina. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala larang minara, Allah Ta'ala larang berjudi, mencuri, semua tu larang. Tiba-tiba bila kita mencuri, kenapa kau mencuri? Kerana Allah. Haram kita jawab itu. Tak boleh. Jangan kita jawab gitu. Walaupun hakikatnya daripada Allah. Kita jangan jawab gitu. Itu haram. Secara umumnya, kerana Allah Ta'ala berlaku. Jadi, kerana Allah Ta'ala menciptakan langit bumi, makhluk ini, kemudian Allah Ta'ala mengaturkan perjalanan dunia. Perjalanan dunia dan isi dunia Tuhan. Allah Ta'ala jadi kita dan Allah Ta'ala mengaturkan perjalanan kita, gerak gigi kita. Semua itu kerana Allah. Tidak boleh bergerak tanpa izin. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak boleh bergerak sesuatu melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Itu kesimpulan daripada sifat yang ke-8 ialah iradah. Iaitu wajib kita etika Allah Ta'ala bersifat iradah, mana berkehendak tiap-tiap sesuatu yang Allah Ta'ala jadi adalah berlaku dengan kehendaknya. Lawannya benci. Lawan benci. Karahiyah benci. Kalau Allah Ta'ala jadikan makhluk dengan benci, dia tak nak buat makhluk. Tiba-tiba terpaksa kena buat. Dipaksa supaya buat. Maka jawapannya mustahil. Mustahil lah. Menunjukkan Allah Ta'ala buat makhluk tu. Allah Ta'ala tak nak, dipaksa buat, dia buat juga. Mana Allah Ta'ala lemah. Sedangkan sifat lemah tu kita sudah belajar dalam sifat kudrat. Allah Ta'ala tidak lemah. Kalau Allah Ta'ala buat langit bumi terpaksa, bermakna Allah Ta'ala lemah. Dipaksa orang. Itu kesimpulan yang ke-8. Kemudian kita masuk sifat yang ke-9. Artinya, ilmu mengetahui Allah Ta'ala. Wajib kita i'tiqad dalam hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan ilmu, iaitu bersifat dengan mengetahui. Dan perlu kita ingat, mengetahui Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, tiada dengan belajar. Tidak macam kita. Kita nak mengetahui sedikit sebanyak ilmu, kena belajar. Dan belajar pun belum tentu lagi tahu. Apatah lagi yang tak belajar langsung. Ini sifat kita makhluk. Ada pun ilmu Allah mengetahui bukan dengan belajar macam kita ni, kita pandai hasil pada kita belajar, kita tahu hasil pada belajar. Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala mengetahui bukan dengan jalan fikir. Ada pun kita nak tahu sesuatu, kita kena fikir. Ini buah durian ke buah apa, kita fikirlah. Ada pun Allah Ta'ala mengetahui bukan dengan fikir. Tiada dengan lupa, tiada dengan lalai, tak ada. Ada pun kita ni kadang-kadang, kita terlupa. Maka kita cari-cari, kita dapat. Allah Ta'ala bukan begitu. Bermula maknanya makna ilmu. Mana ilmu? Yaitu makna ilmu. Satu sifat yang mawjud. Sifat ni ada. Ada sifat ni. Ada kat mana? Yang berdiri dengan zat. Mana zat Allah. Sifat ilmu ni ada pada zat Allah. Bagaimana sifat qurra ada pada zat Allah. Sifat iradah ada pada zat Allah. Yang mewajib bagi zat
Zat Allah akan kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman, keadaan Allah yang mengetahui. Bila Allah Ta'ala ada ilmu, maka sudah tentu Allah Ta'ala ini mengetahui. Yang taluk ia ilmu. Taluk dia. Apa makna taluk? Senang kita faham ialah fungsi dia. Fungsi ilmu apa? Kalau fungsi kudrat, mengadakan. Fungsi iradah, menentukan sesuatu. Fungsi ilmu, apa dia? Kalau ia ilmu dengan mengetahui, dengan sekalian yang wajib, sekalian yang mustahil, dan sekalian yang harus, atas sifat yang ada sekalian itu, dengan ilmu, akan sebagai mengetahui yang tiada menerima lawang pada satu jalan jua pun. Apa maksudnya? Maknanya wajib kita etika Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Maka fungsi ilmu ni, iaitu mengetahui sekalian. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Allah Ta'ala tahu. Ni tahu. Pengetahuan Allah Ta'ala tidak terbatas. Tidak sebagaimana pengetahuan kita. Apa yang dia tahu? Sekalian yang wajib, sekalian kawai wajib. Contoh yang wajib macam mana? Allah Ta'ala tahu zat dia, sifat dia, itu yang wajib. Dan sekalian yang mustahil. Apa yang mustahil? Yang mustahil contohnya, Allah Ta'ala tahu bahawa dia tidak ada syirik, tidak ada sekutu, tidak ada lemah, tidak ada buta, tidak ada mati, tak ada tuli, tak ada bisu. Dia tahu. Itu sifat mustahil. Lemah, benci, mati, jahil, buta, tuli, bisu. Itu sebab Allah Ta'ala tahu dia tidak bisu, dia tidak buta, dia tahu. Itu segala yang mustahil. Jadi pengetahuan dan segala yang harus. Yang harus ni tentang makhluk ni. Tentang makhluk. Dia tahu. Makhluk ni kan harus bagi Allah Ta'ala. Nak mengada dan nak meniada harus bagi Allah. Maka semua Allah Ta'ala tahu. Pengetahuan Allah Ta'ala atas jalan tafsil. Dia kata semua kaya tu. Sekalian tu. Atas jalan tafsil. Atas jalan satu per satu. Dengan maksud kata, tidak ada satu pun yang tersembunyi. Akan sebagai mengetahui yang tak ada menerima lawang pada satu jalan pun. Maknanya pengetahuan Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, mengetahui yang tiada menerima lawan. Lawan mengetahui apa? Lawan dia tak tahu. Tak terima lawan. Tak ada kata ada satu perkara yang Tuhan tak tahu. Tak ada. Semua Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Ini kata tak terima lawan. Lawan tu. Lawan tahu. Tak tahu. Tak terima. Tak terima kata tak tahu. Yang wajib kita kena terimanya semua Tuhan tahu. Pada satu jalan jua pun tak ada jalan kata lawan ilmu Allah. Ilmu Allah tahu. Allah tahu. Allah Ta'ala tahu sekalian perkara. Ada satu jalan pun yang boleh kita kata ada satu benda yang tu Tuhan tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Sebelum daripada makhluk ada, Tuhan tahu dah. Kemudian setelah makhluk ada, Tuhan tahu. Kemudian setelah makhluk ni mati, hidup balik di akhirat. Contohnya nyawa. Nyawa.
setiap individu makhluk yang bernyawa ni, banyak mana setiap manusia makhluk ni bernyawa sehari-hari. Nah, 1 hari, 1 tahun, 1 dah 10 tahun, hingga sampai mati, hingga bangkit semula di akhir. Banyak kita bernyawa. Sehari-hari ni berapa ratus ribu kita bernyawa. Berapa? Nah. Nah. Ada ahli-ahli sufi dia kata kita bernyawa dalam sehari ni. 100. Nah. Apa ni 100 ribu lebih sehari-hari kita punya sekali. Misalnya kita kata, nah katalah kita kata 1 hari kita menyawa 100 ribu kali. Nah kita tahu, pada esok pula 100 ribu hingga sampai kita mati baru kita berhenti bernyawa. Berapa jumlah nyawa tu datang. Kemudian, bila kita mati, bangkit semula di akhirat, masuk syurga, nyawa pula. Bangkit di akhirat, nyawa pula. Daripada masa. Masuk dalam neraka pun nyawa, masuk dalam syurga pun bernyawa. Selama mana kita akan bernyawa dalam syurga? Tak tahu selama mana sebab kekal dalam syurga. Yang masuk dalam syurga kekal selama-lama, tak ada kiamat dah. Artinya kita akan bernyawa dalam syurga, tak akan berhenti tiap-tiap hari, tak tahu sampai bila. Agak-agak banyak mana kita bernyawa tu. Sedangkan di akhirat besok tak ada kiamat dah. Tuan tahu. Ada tahu. Walaupun kita hidup dalam tidak terbatas. Allah Ta'ala tahu daripada dulu, kini dan selama-lamanya. Lawannya apa? Lawan ilmu al-jahlu. Al-jahlu yaitu jahil. Artinya al-jahlu jahil. Jahil ni bahasa Arab dah. Nah, orang kampung pun, manusia pun sebut jahil. Yaitu jahil ni. Jahil Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala tak ada ilmu, yaitu mustahil. Akal kita, apa dia mustahil? Akal kita yakin, barang yang akal kita yakin tidak ada. Tidak ada sifat mustahil pada Allah. Bagaimana tidak ada lemah, tidak ada benci pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita tak boleh terima kalau orang kata Allah Ta'ala jahil. Semua Tuhan tahu. Firman Allah Ta'ala. Mana dalil kata Allah Ta'ala mengetahui? Wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu. Tiap-tiap suatu tak kira. Besar, kecil, hitam, putih, gelap, atau cerah, di dalam terang, dalam sembunyi. Allah Ta'ala tahu tiap-tiap suatu itu, dia dengan tiap-tiap suatu itu mengetahui. Allah Ta'ala tahu. Tak ada tersembunyi daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Wajib kita kena etik. Allah Ta'ala tiap-tiap suatu itu amat mengetahui. Jadi kalau orang tanya, Allah Ta'ala tahu ke tidak? Berapa banyak manusia yang di dalam syurga bernyawa? Berapa kali? Yang di dalam neraka berapa banyak? Berapa kali bernyawa? Sedangkan syurga neraka tidak
tidak binasa, dah kekal. Masuk neraka kekal, masuk syurga kekal. Tak ada kiamat dah. Berapa kali bernyawa? Kita kena jawab, Allah Ta'ala mengetahui. Walaupun hidup dalam syurga bernyawa, dalam syurga hidup tidak berakhir, hidup dalam neraka tidak berakhir, Allah Ta'ala tahu. Wajib kita kena. Tak ada yang tersembunyi. Yang ke-10. Ke-10 daripada 20 sifat. Daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi apa kesimpulan kita nak ambil daripada ilmu tadi? Kesimpulannya ialah ilmu. Wajib kita etika Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, dengan mengetahui. Maka wajib kita etika ilmu. Allah Ta'ala tidak ada perantara. Tiap-tiap suatu terang. Tidak tersembunyi. Tiap-tiap suatu jelas. Kalau orang belajar secara dalam lagi, ilmu ta'aluk ini dia panggil ta'aluk inkishaf. Semuanya mana ta'aluk inkishaf. Fungsinya inkishafun. Terbuka. Semua. Ternyata semua nyata, tak ada tersembunyi. Dalam, luar, atas, bawah. Allah Ta'ala tahu, tidak tersembunyi. Sama ada di langit atau di bumi, sama ada kecil atau besar. Sehingga Allah Ta'ala mengetahui bilangan pasir di tepi pantai yang tidak terhitung oleh manusia. Kalau kita manusia nak bilang sampai mati pun tak selesai. Berapa banyak biji-bijian, butiran-butiran pasir di tepi pantai. Kita tak mampu. Sampai mati pun tak habis kalau kita nak bilang pasir. Tapi Allah Ta'ala mengetahui. Dan Allah Ta'ala mengetahui berapa banyak titisan hujan dari langit yang turun ke bumi. Tuhan tahu. Semua Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala mengetahui berapa banyak daun-daun kayu yang ada pada pokok kayu. Jadi Allah Ta'ala mengetahui semua. Walaupun manusia tidak tahu. Tidak terlindung daripada pengetahuan Allah akan suatu. Kerana pengetahuan Allah meliputi segala-gala. Mana dalil meliputi segala-gala? Ada ayat tadi. Wallahu bikulli syai'in. Allah Ta'ala tiap-tiap suatu. Meliputi tiap-tiap suatu. Semua. Tak ada satu pun yang terselindung. Tiap-tiap suatu. Itu meliputi. Umum. Tiap-tiap suatu. Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu. Alimun. Gelah pada kita. Jadi kemudian lawan ilmu tadi ialah jahlu. Al-jahlu. Jahil. Apa mana jahil? Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tak pandai. Allah Ta'ala tak bijak. Jawapannya kalau ada orang cakap Allah Ta'ala tidak tahu, kita kena jawab mustahil. Sebab kalau Allah Ta'ala bodoh, kalau Allah Ta'ala tidak ada ilmu, nescaya tidak terjadi sesuatu di atas. Di dalam makhluk ini. Tak terjadi. Macam mana nak buat makhluk kalau Allah Ta'ala tidak ada ilmu? Kalau kita jangan kena buat yang susah. Nak buat roti canai pun tak ada ilmu. Tak jadi. Boleh ke nak buat? Nampak mudah. Bergudegang. Bertepuk atas kholi. Cuba buat kalau kita tak belajar. Tak jadi. Silat-silat tu jana terkat di atas kepala kita. Dan tiba sana, bungkus kepala. Jadi. Jadi pasal kita tak ada ilmu. Jangan kaya payah yang mudah pun tanpa ilmu. Tak akan jadi.
Maka jelas pada kita wajib etika Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Yang ke-10 hayatun. Artinya hayat hidup Allah Ta'ala. Wajib kita etika Allah Ta'ala hidup. Seandainya orang bertanya, adakah hidup Allah dengan bernyawa? Jawabannya, Allah Ta'ala hidup tanpa nyawa. Berbeda dengan kita manusia. Adapun kita manusia ini hidup dengan bernyawa. Allah Ta'ala hidup tanpa nyawa. Bermula maknanya. Makna hidup Allah, makna hayatun. Iaitu satu sifat yang maujud. Yang berdiri dengan zat. Sifat ini ada pada zat Allah. Yang mewajib bagi zat akan kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan, keadaannya Allah hayyan yang hidup. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, ini menunjuk keadaan Allah itu hidup. Kalau Allah Ta'ala tidak ada hayat, macam mana Allah Ta'ala hidup? Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat hayat, bermakna Allah Ta'ala mati. Jadi jelas. Bila Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayat, maka jelas bahawa Allah Ta'ala itu kaunu hayyan. Keadaannya Allah Ta'ala itu yang hidup. Tidak mati. Kemudian hayat ini pula, fungsi dia apa? Fungsi dia. Mengesah ia hayat. Mengesah ia hayat bagi zat, yakni zat Allah, akan bersifat ia zat dengan segala sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani? Kan sifat ma'ani tadi, antara sifat ma'ani, kudrat, irada, ilmu. Sifat ma'ani itu ada 7 semua. Camuk, bahasa, akalan. Jadi sifat hayat ini ialah satu sifat yang mengesah ia hayat bagi zat Allah. Mengesah kata zat Allah saat ini bersifat ia zat dengan segala sifat ma'ani. Contohnya, mengesahkan Allah bersifat dengan kudrat. Mengesahkan Allah bersifat dengan irada. Mengesahkan Allah bersifat dengan ilmu. Padahal tiada taluk ia hayat. Tiada taluk ia hayat dengan sesuatu jua pun. Jadi hayat ni dia tak ada taluk ke mana-mana. Sebagaimana kita kata kudrat, fungsi dia hanya mengadakan dan meniadakan. Iradat, fungsi dia hanya menentukan apa yang dia nak buat. Ilmu, fungsi dianya ternyata segala-gala tidak tersembunyi daripada ilmu Allah. Kemudian hayat ini dia tidak ada taluk seperti taluk kudrat, iradah, ilmu tadi. Dia tidak ada taluk seperti tadi. Bahkan hayat ini yang mengesah, tahu mengesah. Jadi gini contoh. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, dengan hidup, mengesahkan Allah bersifat dengan kudrat. Macam mana nak ada kudrat kalau Allah Ta'ala mati? Ini yang nak mengesah. Memesah Allah Ta'ala ni ada kuasa. Sebab Allah Ta'ala hidup. Kalau Allah Ta'ala mati, macam mana Allah Ta'ala nak ada kuasa? Nak buat contoh. Nak mengesah. Memesah Allah Ta'ala ni bersifat dengan iradah. Sebab dia hidup. Kalau dia mati, dia nak buat apa lagi?
Apa yang dia nak? Kalau dia mati. Allah Ta'ala ada ilmu sah. Allah Ta'ala ada ilmu. Sebab dia hidup. Kalau orang mati, mana ada ilmu? Itu nak mengesah. Nak mengesahkan kata Allah bersifat dengan sifat makna. Dia ni tidak takluk ke mana-mana. Dia hanya nak mengesahkan. Nak mengesahkan. Ibarat kalau kita kata seperti nak pengaruh. Ibarat kalau dalam satu jabatan, jabatan pengaruh dia ni, pengaruh. Nak mengesah kau ni kerja ni, nak mengesah kau tu kerja tu, maka yang mengesahnya pengaruh lah. Awak ini tugas. Awak ini tugas. Kalau pengaruh tu tak ada, macam mana orang nak buat kerja? Macam mana tak ada bos? Seolah-olahnya. Jadi walaupun dia ni tidak takluk ke mana-mana, tapi kalau tak ada dia, tak sah. Jadi sah lah. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Sebab apa sah Allah Ta'ala ada kudrat? Sebab dia hidup. Kalau Allah Ta'ala mati, macam mana nak ada kudrat? Mengesahkan. Lawan hayat. Al-mautu. Al-mautu artinya mati. Mati. Yaitu mati. Mustahilun. Akal kita tidak percaya kalau ada orang cakap Allah Ta'ala mati juga. Bila Allah Ta'ala mati, kemudian sekali. Jangan percaya. Jangan percaya. Kalau dia kata, Allah Ta'ala pun mati juga. Bila dia mati? Nanti habis selesai semua makhluk, dia pun matilah. Dia terakhir yang mati. Mustahil. Kena cakap mustahil. Cuba kita fikir dengan logik akal. Kita mati. Memang kita makhluk ni mati. Kita sudah saksi berapa ramai ada kawan kita, sahabat kita, ibu bapa kita mati. Siapa yang beri mati? Siapa yang beri mati? Ayah kita, mak kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita. Siapa yang beri mati? Allah. Yuhi wa yumit. Dia yang beri hidup. Dia mati. Bermakna tiap-tiap makhluk mati, orang mati itu dia nak ke mati? Tak ada siapa yang nak mati. Tak ada orang nak mati. Kalau kita tanya orang yang kena stroke pun, dia tak nak mati. Bila kita tanya pocik, hidup ni rugi, makan tak boleh, minum tak boleh, jalan tak boleh, bergerak tak boleh. Duk sakit stroke. Baik matilah senang. Tak nak. Orang yang kena stroke pun tak nak. Habis kenapa mati? Sebab yuhyi wa yumit. Ia beri hidup, ia beri mati Allah. Tak nak mati pun kena mati sebab Allah yang beri mati. Baik kalau Allah Ta'ala mati juga macam kita. Siapa lagi yang boleh lebih kuat, lebih kuasa, lebih gagah boleh mematikan Allah Ta'ala? Siapa? Kita tanya dia. Siapa? Ada lagi kau makhluk yang lebih hebat daripada Allah boleh mematikan Allah? Ada lagi? Tak ada. Maka menunjukkan Allah Ta'ala tidak mati. Itu logik akal. Sebab dia yang beri mati kepada makhluk. Makhluk tak boleh beri mati pada Allah. Kita tak nak mati, tapi terpaksa mati sebab Allah Ta'ala beri mati. Kalau Allah Ta'ala mati juga, siapa pula yang lebih kuat daripada Allah boleh beri mati sama Allah? Itu logik akalnya. Mana dalil kata Allah Ta'ala ni hidup? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berserah oleh. Berserah. Mana pasrah. Kena berserah. Nak tak nak pun kena serah juga. Tak ada orang tak nak dia lari. Akhir mati juga. Hati kata kena berserah. Lari ke mana pun kena serah juga. Berserah oleh mau. Nah, serah pada siapa? Atas Tuhan.
Tuhan mana? Tuhan yang hidup, yang tiada mati. La yamutu. Allah Ta'ala beritahu dia ni hidup dan tidak mati. Nah, maka kita beriman bila dengar ayat tersebut, amantu billah, kita percayalah kepada Allah. Bagi orang yang tak percaya kepada Al-Quran, tidak yakin dengan kenyataan Al-Quran, mungkin dia mau logik akal. Nah, maka kita tunjuklah berapa ramai orang yang hebat di dunia. Fir'aun, dia mengaku dia Tuhan. Dia mati juga, itu menunjuk dia Tuhan. Bukan Tuhan. Menunjukkan bukan Tuhan. Walaupun dia mengaku Tuhan. Namrud, dia mengaku dia Tuhan. Mati juga, itu menunjuk dia itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang sebenar, yaitu allazi la yamut, yang tidak mati sekali-kali. Tak mesti mati. Nah, tak dapat tidak. Ya hidup mesti mati. Tak mau hidup, silakan mati. Tak mau mati, jangan hidup. Selesai masalah. Tak lagi. Ada simpulan kita ambil 3 sifat pada petang mulia ini. Iaitu sifat yang ke-8 tadi. Iaitu iradah. Kita i'tiqad dalam hati. Bahawa Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat iradah. Yang ini bersifat berkehendak. Mana semua yang berlaku itu dengan kehendak Allah. Semua berlaku dengan kehendak Allah. Tak payah kita buat contoh yang lain. Kita buat contoh apa yang ada pada diri kita. Nah, sama ada kita setuju atau tidak setuju, benda itu berlaku dengan kehendak Allah. Contohnya kita lihat pada yang ada pada tubuh kita. Nah, kita lihat bulu dalam hidung dengan janggut di dagu. Mana panjang bulu hidung dengan janggut di dagu? Zahirnya panjang janggut. Kalau kira logik akal, sepatutnya bulu hidung lebih panjang daripada janggut. Sebab dalam hidung ada baja. Dalam hidung ada tahi hidung. Dan tahi hidung tu seperti baja. Tapi tak panjang-panjang. Janggut ni tak ada baja. Hari-hari kita mandi, kita gosok, kita ambil semayang, kita basuh janggut. Nah, tak ada satu pun najis. Tapi cepat panjang. Kita jawab macam mana? Itulah kita kena jawab. Kalau kita tanya kenapa bulu hidung ada baja, ada tahi hidung tapi pendek. Janggut tak ada tahi, tak ada baja tapi panjang. Jawab yang paling tepat je. Kehendak Allah. Selesai. 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 Kehendak Allah. Yang ke-9, ilmu. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Kita i'tiqad tidak ada suatu pun, satu jalan pun tak ada yang tersembunyi daripada ilmu Allah. Tak ada kata ada satu benda yang Tuhan tak tahu. Tak ada, itu mustahil. Semua Tuhan tahu. Jadi bila semua Tuhan tahu belaka, ngajaran kepada kitanya apa? Ngajaran kepada kitanya, kalau benda tu baik, teruskanlah kita buat. Kalau benda itu tidak baik, jangan kita buat. Sebab Allah Ta'ala tahu kita buat. Jangan kita buat kita buat dalam keadaan sembunyi, orang tak nampak, kita sangka Tuhan pun tak tahu. Pengajaran kepada kita. Dari yang 10 sifat hayat, wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala hidup. Allah Ta'ala hidup, Allah Ta'ala bukan dengan nyawa. Tiap-tiap ia bernyawa, pasti mati. Kalau Allah Ta'ala hidup bernyawa juga, Allah Ta'ala mati juga. Sebab Allah Ta'ala sudah jelas dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa,
pasti mati. Kalau seandainya Allah bernyawa juga, Allah Ta'ala mati juga. Sebab dia kata tiap-tiap ia bernyawa. Kecuali siapapun asal bernyawa, baik manusia, baik makhluk hayawan dan sebagainya, kalau Allah Ta'ala sendiri pun bernyawa juga, Allah Ta'ala akan mati. Sebab tu dia sebut begitu. Tiap-tiap bernyawa. Dengan tak tentu siapapun asal bernyawa, tiap-tiap bernyawa akan menemui mati. Kalau Allah Ta'ala nyawa, Allah Ta'ala mati juga. Ini dalil kata Allah Ta'ala hidup bukan dengan nyawa. Sebab Allah Ta'ala tidak mati. Wallahu a'lam subhanaka la lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.